Apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Baik. Dalam surah Al-Adiyat ini ada pantun. Siapa jumpa beritahu saya. Saya ada hadiah untuk awak. Dalam pantun biasanya ada pembayang, betul tak? Setuju? Dalam pantun ada pembayang. Contoh, 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari, manakan sama isteri ku seorang? Betul? Dua yang pertama itu dipanggil pembayang. Kenapa dia dipanggil pembayang? Dan apa kaitan dua yang pertama itu dengan dua yang terakhir? 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari, manakan sama isteri ku seorang? Apa kaitan dia? Ustaz, saya nak dengar pasal Al-Adiyat, bukan pasal pantun. Apa nanti? Sabar dulu, sabar Ustaz. Faham pantun dulu, awak akan faham Al-Adiyat. Sebab kita ni dah lama terpisah daripada sastra. Bila terpisah daripada sastra, Quran pun susah nak faham. Salah satu kunci nak tadabbur Quran, kena dekat dengan sastra. Kena biasa baca pantun, kena biasa baca syair, biasa baca poetry, orang putih punya ke, Arab punya ke. InsyaAllah lepas tu baca Quran lebih flow dia, lebih smooth. Sebab kita jarang, kita rasa benda ni dah outdated, pantun-pantun ni Ustaz. Tapi Quran banyak pantun. 2-3 kucing berlari ni, kucing biasa 2-3 nak jumpa senang. Manakan sama si kucing belang? Kucing belang susah kan, senang nak cari. Siapa biasa jumpa kucing belang? Saya jumpa sekali sekala. Yang kita biasa nampak kucing biasa. Dua tiga boleh ku cari, manakan sama isteri ku seorang? Kena tak pembayang dengan dia punya maksud? Kena. Hari ni orang main pantun sembarang ya. Betul tak? Hari ni hari Ahad. Qul huwallahu ahad. Lepas tu orang ketawa, oh kelakarnya kan. Padahal sampah tu, minta maaf saya sebut lah. Itu menghina pantun Melayu. Betul tak? Kalau kita tengok Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat ni cerita apa? Ada yang dah buka terjemahan kan? Tahniah saya ucap. Kena buka terjemah ni kan? Walaupun setiap Ramadan dah khatam Quran ni. Dah khatam ke belum khatam sebenarnya kita ni? Tak maaf ya kalau saya tegur-tegur begitu ya. Sebab Quran ni asas agama kita. Tajuk saya adalah apa? Adakah Quran ni masih terkunci daripada umat Melayu? Jawapan saya ya, masih terkunci lagi sebenarnya. Sebab tu saya kalau duduk orang Melayu, kita tanya, perasan tak kita ni maju tak maju ni macam ada something yang menahan kita. Kita ni macam tak full force orang Melayu ni, bila nak maju dia ada je sangka dia. Pada saya, kerana kita ni masih terkunci daripada hidayah Quran. Masih banyak aspek Quran yang tak terbuka lagi kerana orang Melayu tak buka. Takut untuk buka. Takut dengan kunci dan mangganya. Akhirnya kita terputus. Bukan nak kata terputus penuh, tidak. Tapi banyak aspek masih terputus. Okey, wal 'adiyati dhabha, kita patah balik. Saya kata peluang lagi ni untuk kita sama-sama fikir sebelum saya jawab kan. Tak, malam ni jadi monolog je, saya tanya dan saya jawab kan. Ustaz bertanya dan ustaz menjawab kan. Bukan awak bertanya saya menjawab, saya bertanya saya menjawab. Okey. Wal 'adiyat ni cerita apa? Kalau tengok terjemahan, kuda perang. Tu yang orang kata, Ustaz, Quran ni macam tak relevan dengan hidup saya. Saya tak pernah nampak kuda perang, Ustaz. Yang kita nampak kereta sport. Kenapa Allah tak guna perumpamaan kereta sport? Kenapa guna kereta kuda perang ni? Oh, Melayu duduk dekat Selangor ni pernah ke nampak kuda perang? Mungkinlah pernah tengok movie Hollywood saja kot, kita nampak kuda perang. Tapi gambaran kuda perang ni saya yakin ramai orang tahu, terbayang di dalam minda kita. Jadi bila baca Quran, imajinasi kena switch on, imagery kena ada dalam minda. Di sini kita diperlukan untuk berkhayal. Ni bukan khayalan yang bid'ah, ni khayalan sunnah.
sebab nak faham gambaran Quran. Demi kuda perang yang berlari kencang. Subhanallah. Tengok. Saya nak ajak awak bayang sama-sama dengan saya. Yang jenis jarang membayang ni susah sikit nak baca Quran. Bayang sama-sama dengan saya. Demi kuda perang yang berlari kencang, sehingga serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Okey, daripada nafas itu terjemahan tambahan. Okey, dia punya terjemahan yang asli adalah kuda yang berlari kencang. Okey, ada yang menterjemahkan sebagai lari dengan nafas yang kencang. Okey, so kita boleh terima dua-dua, tak ada masalah. Kemudian apa? Fal muriyati qadha, serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Boleh bayang? Boleh bayang? Dia berlari tu dengan kaki dia, bukan dia keletak keletuk, tapi laju tu sampai memercikkan api. Fire sparks come out. Fal mughirati subha, dan meluru menyerbu musuh di waktu subuh. Subuh dia keluar ni, matahari naik sikit je dah menyerbu dah. Dia tak ada tahan-tahan, tak ada relax. Terus perah gear, terus gear paling tinggi, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Cantik perumpamaan ini. Kuda berlari kencang dengan nafas yang kencang, kemudian hentakan kaki dia memercikkan api di waktu-waktu subuh pagi-pagi, sampai debu itu pusar naik ke atas, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh yang masuk ke dalam kumpulan musuh. Itu pembayang pun, maksud belum masuk lagi. Tiba-tiba ayat ke-6 tukar cerita siapa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini, diterjemahkan sebagai apa kanut ni? Sesungguhnya manusia ini, terima kasih bang ya? Sesungguhnya manusia ni tidak bersyukur, Allah kata. Aik, apa cerita lompat ni? Kuda perang bangun subuh-subuh pecik api, tiba-tiba tu ke manusia ni memanglah makhluk yang tidak bersyukur. Siapa faham, dia tu menyusup terus masuk ke dalam kita punya hati yang ke lapisan ketujuh tu masuk. Kalau orang kata ini menusuk kalbu, deep ni kuda ni kalau kita tengok, dia dapat apa daripada tuan dia? Apa dia dapat daripada tuan dia? Dia dapat ilmu ke? Hantar pergi universiti? Dapat makan, minum, tempat tidur, kadang-kadang kena gosok-gosok tu lah, sedap lah. Tu je. Itu yang diberikan kepada dia. Tengok apa timbal balas yang diberikan kepada tuan dia. You give me food, you give me drink, you give me shelter, you groom me, I will give my all for you. Aku akan berikan seluruh jiwa dan raga aku kepada kamu. Aku akan berlari sekencang mungkin, tak ada tertahan-tahan, tak ada berlemah-lemah, tak ada. Engkau suruh aku pergi perang, aku akan pergi perang. Engkau suruh aku masuk ke tempat musuh, aku akan pergi ke tempat musuh. Aku tidak akan tertahan-tahan. Manusia begitu ke dengan Tuhan? Rasa macam kena satu tamparan kan? Malu tak dengan kuda perang? Adakah kuda perang itu lebih mulia daripada kita? Adakah kuda perang itu lebih rela berkorban nyawa dan raga daripada manusia ini yang dikurniakan akal, yang masih tertahan-tahan lagi? Yelah, nak sedekah lah juga, tapi saya ni plan nak pergi holiday bulan ni. Itu tertahan tu. Kalau kuda ni diberikan harta, kalau tuan dia minta sedekah, semua dia kasih. Dia tak ada takut-takut, betul tak? Tapi manusia ni pergilah tadabbur Al-Quran wahai manusia. Nantilah dulu susah tadabbur ni, pening kepala. Saya kiraan ni tak habis ulang 3 kali lagi ustaz. Saya nak kena ulang 3 kali baru saya akan tadabbur. Dah ulang 3 kali, tak cukup lagi ustaz. Sampai 7 kali khatam Iqra ni baru saya akan mula tadabbur. Umur dah berapa?
dan 65. Bang, mari tadabbur. Tadabbur ni bukan level saya, Ustaz. Saya ni orang biasa je. Kalau kuda perang ni, kalau kita suruh dia tadabbur Quran, dia tak boleh duduk bersila pun, dia akan cuba paksa duduk bersila, Pak. Nak tadabbur Quran. Ini Allah beri sindiran kepada manusia. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid. Yang menarik dia pun bersaksi ke atas perangai dia tu. Dia mengaku setuju, ya betul, memang perangai kami macam tu. Wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan dia ni sangat cinta kepada harta. Sangat cinta kepada harta. Maksud dia tak mau lepaskan. Kalau kuda perang tu, dia lepaskan semua. Dia tak fikir, alamak ni kalau aku meninggal ni habis, aku tak boleh lagi nak rasa makanan sedap, duduk dekat stable, aku meninggal lepas ni. Dia tak fikir benda tu. Tapi manusia fikir benda tu. Kalau aku buat ni, alamak dah tak dapat dah benda ni. Kalau sedekah dah tak dapat dah. Kalau buat gini dah tak dapat dah. Kalau gini nanti orang kata apa? Kalau aku berjuang orang kata apa? Kalau aku gini nak kena korbankan apa? Oi, susah ni. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan dia bersaksi ke atas diri dia sendiri, memang betul lah perangai kami macam tu. Kemudian Allah kata apa? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidakkah manusia itu tahu apabila kubur-kubur itu nanti akan dibongkar, dan apa yang terkubur di dalam hati-hati akan dibongkar juga. Maksud dia apa? Hakikat diri kita nanti akan dibongkar Allah. Di dunia ni kita boleh mengaku macam-macam. Saya boleh mengaku jadi ustaz, awak tak tahu kehidupan peribadi saya. Awak pun boleh mengaku pakai songkok depan orang kan, orang tengok, oh ni Pak Haji ni orang baik ni. Tapi dalam hati kita Allah saja yang tahu. Akhirat nanti Allah akan bongkar kubur kita, Allah akan bongkar apa yang terkubur dalam hati kita juga. Hari itu kita akan kenal siapa diri kita, dan orang lain juga akan tahu siapa hakikat diri kita. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Tuhan kamu pada hari itu sangat tahu. Sangat tahu dengan hal kamu. Ya, hal mereka, minta maaf. Rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sangat tahu. Berapa ramai di antara kita yang baca wal adiyat ni, nampak pembayangnya dan nampak maksudnya. Kalau dapat pembayang, dapat maksud, efek dia lain tak? Jujur dengan saya. Lepas ni bila solat baca wal adiyat, rasa beza ke rasa sama? Sama je Ustaz. Kalau sama je tu bukan ulul albab lah. Tu saya kata tadi, ulul albab tu jiwa dia hidup. Bila dia dapat air tu, benih dia hidup. Dia segar, dia bergetar jiwa dia. Kalau tak ada getaran tu, flat je kan, flat line tu, kalau kat hospital flat line tu tanda apa tu? Itu yang dia bagi jiwa mati. Dia sudah tidak ada ombak lagi. Dia sudah tidak ada getaran di dalam jiwa lagi. Okey.